Assalamualaikum kembali. Okay, baiklah, untuk video yang kedua ini, teacher akan beri beberapa contoh tambahan mengenai luas bagi bentuk dua dimensi. Okey, kita tengok nota. Kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh yang ini. Okey, hitung luas dalam cm persegi segitiga berikut. Okey, yang soalan pertama ni, ini menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Kenapa ia sebuah segitiga bersudut tegak? Sebab sisi yang merupakan tapak ini bila bersambung dengan sisi yang merupakan tinggi ini, dia akan membentuk sudut tegak di sini, iaitu sudut 90 darjah. Sebab tu kita panggil dia segitiga bersudut tegak. Okey. Untuk soalan yang melibatkan soalan luas yang melibatkan segitiga bersudut tegak ni tak ada masalah. Kita senang je nak kenal pasti dia punya tapak dan tinggi. Okey, tapak dia yang mendatar ni. Ini 6 cm. Tinggi pula yang tegak ni iaitu 8 cm. Tapi hati-hati, kadang-kadang soalan dia saja nak kelirukan kita. Dia letak kat sini 10 cm. Maknanya dia beri pula panjang sisi bagi yang menyerong ni iaitu 10 cm. Kadang-kadang murid dia keliru. Mana satu tinggi bagi segitiga ni? Kadang-kadang murid ambil 10 masukkan dalam formula. Jadi salah lah jawapannya. Sepatutnya tinggi dia ialah yang dari puncak ke bawah ni, iaitu ke tapak. Ini tinggi bagi segitiga, bukan yang menyerong. Ingat ya, teacher ingatkan banyak kali. Tolong jangan ambil sisi yang menyerong ni jadi tinggi segitiga. Sila ambil yang tegak ni, iaitu tingginya dari puncak ke tapak. Okey, kita selesaikan. Kita masukkan dalam rumus. Okey, luas segitiga ini. Formulanya ingat semula, tapak darab tinggi. Kemudian bahagi 2. Okey. Okey, kita dah tahu tadi tapak bagi segitiga ini ialah 6 cm. Jadi masukkanlah dalam formula 6 cm darab dengan tingginya 8 cm. Kemudian kita bahagi 2. Okey, dekat sini teacher gunakan kaedah pemansuhan. Okey, terpulang pada kamu, kalau kamu nak guna kaedah biasa iaitu darab dulu 6 dengan 8 kemudian bagi 2 pun boleh. Ikut kesesuaian kamulah. Tapi sebab kaedah pemansuhan lebih cepat, jadi teacher gunakan kaedah pemansuhan lah. Okey, macam ni, sifir 2. Okey, 6 ni ada dalam sifir 2. Jadi bolehlah potong ataupun mansuhkan dengan sifir 2. Okey, 2 darab 1 dapat 2. 2 darab 3 dapat 6. Okey, dia jadi dia tinggal 3 cm darab dengan 8 cm lah sebab kita dah mansuhkan 2 tu. Okey, ingat semula ya, kalau awak mansuhkan, kalau awak dah mansuhkan 2 dengan 6 ni, jangan awak mansuhkan pula 8 ni. Potong sekali sahaja. Kalau dah pilih nak potong dengan 6, potongkan dengan 6. Kalau awak pilih nak potongkan dengan 8, potong dengan 8 je lah. 6 tu jangan dipotong. Okey, kita selesaikan. 3 cm didarab dengan 8 cm. Okey, itu yang tinggal. Jadi, jawapannya ialah 3 darab 8 ialah 24. Okey. Unit ialah cm persegi. Okey, cm persegi ingat ya. Cm persegi dia ada 2 kecil kat sini. Kuasa 2 kecil. Jadi jawapannya 24 cm persegi. Macam tu saja. Okey, kemudian kita tengok pula contoh yang kedua ni. Okey, kadang-kadang awak dapat segitiga yang bentuknya macam ni. Dan dia berikan panjang sisi yang tepi ni. Okey, jadi ingat balik tinggi bagi segitiga mesti yang tegak ni, iaitu dari puncak atas ke tapak. Jadi kita ambil lah 4 sebagai tinggi dia, bukan 5. Okey, kita selesaikan.
Okey, luas segitiga, tapak darab tinggi bahagi 2. Okey. Okay, kita masukkan tapak dia iaitu 10 cm lah. Tapak tak ada masalah yang bawah ni. Okay, masukkan dalam rumus 10 cm darab dengan tinggi dia tadi teacher dah bagi tahu iaitu 4 cm. Kemudian bahagi dengan 2. Okey. Yang ini pun samalah, terpulang pada awak sama ada awak nak darabkan dulu 10 dengan 4 tu kemudian bahagi 2 atau nak buat kaedah pemansuhan. Okey, teacher gunakan kaedah pemansuhan. Okey, 2 ni teacher potongkan dengan 4. Okey, 2 darab 1, 2. 2 darab 2 dapat 4. Jadi, sekarang ni soalan kita dah jadi 10 cm didarabkan dengan 2 cm. Okey, jadi akan dapat berapa? 2 darab 10 ialah 20 cm per segi. Okey, 20 cm per segi. Jangan lupa tulis persegi ni. Kuasa 2 ni. Kalau awak tak tulis salah. Sebab luas dia mesti dalam persegi ni. Tak kira lah kalau meter, meter persegi lah. Kalau km, km persegi. Kalau milimeter, milimeter persegi. Yang ni sebab dia cm, jadi cm persegi. Okey? Mudah saja. Okey. Tengok pula contoh yang seterusnya. Okey. Kadang-kadang awak akan dapat soalan macam ni. Okey, perhatikan soalan ni. Okey, diberi sebuah segi 4 tepat. Okey, diberi luas segi 4. Ni segi 4 tepat maaf. Ini bukan segi 4 sama. Silap kat sini. Sekejap. Okey, ni sebenarnya segi 4 tepat. Okey. Okey, diberi luas segi 4 tepat di atas ialah 36 cm persegi. Hitung nilai A, nilai A yang ni dalam cm. Okey, awak dah tahu nilai A ni mewakili panjang bagi segi 4 tepat. Dan 4 ni ialah dia punya lebar. Okey, kadang-kadang soalan dia dah bagi luas. Okey, kita dah tahu dah luas dia 36. Dia dah bagi dah luas segi 4 tepat ni. So dia tak suruh kita cari luas tapi dia suruh kita cari panjang. A ni mewakili panjang lah. Yang ni mewakili panjang. So kalau awak dapat soalan macam ni, awak dah tahu dah kalau nak cari luas awak kena darab. Tapi sekarang ni dia dah beri luas. Dia suruh awak cari panjang. Jadi kalau kes macam ni, kalau dapat soalan macam ni, awak bahagi. Okay, ingat teacher cakap. Kalau dapat soalan yang telah diberikan luas, dan salah satu sama ada dibagi lebar atau panjang, awak bahagikan je. Ambil luas yang dibagi tu. Maksudnya ambil luas yang dia bagi ni. Awak bahagi dengan, sekejap ya. Okey, awak bahagi dengan salah satu yang sisi yang dibagi ni iaitu lebar dia. Kalau dia bagi panjang, dia suruh cari lebar, awak bagilah dengan panjang dia. Macam tu. Okey, kita bahagikan. Okey, kita bahagilah. 36. Okey, teacher guna kaedah bentuk lazim lah. Okey, nak guna kaedah pemansuhan pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita cuba bentuk lazim pula. Okey. Jadi, 36 dibahagi dengan 4. So, kita akan dapat dia punya panjang A ialah 9 cm. Okey, kita tulis lah. Dengan 9 cm. Itu saja. Okey, kenapa unit dia cm bukan cm persegi? Sebab kita bukan mencari luas. Sekarang ni kita mencari panjang. Panjang unit dia cm lah. Tiada persegi atau apa-apa yang lain. Okey, jangan keliru Sebab dia suruh cari panjang jadi unit dia hanyalah cm. Okey, itu sahaja. Okey.
Teacher harap awak fahamlah contoh tambahan yang teacher berikan dan itu saja buat kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.